Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi surau Tukali, Tuan Haji Salim, juga sebagai imam di surau ini, juga imam-imam yang lain, begitu juga dengan Tuan Bilal, Tuan Syiah, ahli-ahli jatuh kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bacakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah limpah kurnia pada malam ini. Dapat juga saya sampai ke surau ini. Ini tak selesai, gombau tak selesai. Gombau tak selesai. Orang yang selesai bukan gombau. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya dah berbincang dengan pengurusi tadi, oleh kerana kita nak sambut ataupun nak menyambut bulan Ramadan. Pada 12 bulan 3 nanti dah tinggal 12 hari je lagi kan. Jadi insya-Allah kita sedikit sebanyak kita sentuh bab Ramadan ini, bab puasa ini supaya kita bersedia menghadapi Ramadan ini dengan ilmu. Bukan bersedia dengan buku puasa. Jadi saya dapat kebenaran daripada pengurusi itu, saya bawakan Ramadan ini, dan saya pun ada juga diminta oleh beberapa pihak. Bila saya datang kuliah tu, bawalah bulan Ramadan ini sebagai satu ingatan. Sebab doa kita semasa kita selepas solat, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita sampai dululah. Maknanya kita membuka dulu jendela Ramadan ini dengan kita mengetahui dulu hukum hakam dia. Supaya kita melakukan Ramadan itu ataupun melakukan siam atau bulan puasa ini dengan penuh keilmuan lah, kita berilmu, dengan demikian kita dapat menjalankan puasa itu. Dan sebagai langkah pertama saya nak sebutkan kat sini, apakah sebabnya kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan ini kita kena tahu sebab dia. Sebabnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah dan sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka-mereka yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, kutiba alaikumusiyam, seperti mana
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang dahulu. Ya. Nabi-nabi dahulu pun ada puasa dia, tuan-tuan. Ya. Apa tujuannya kita berpuasa? Allah nakkan apa kita ni sebenarnya? Semua nikmat Allah dah bagi dah. Ya. Segala apa yang ada kat dunia dalam kehidupan kita, ruh kita, semua nikmat-nikmat yang ada pada diri kita dah ada. Tapi yang Allah nak kita berpuasa ni ya supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia nak kita masuk syurga. Tetapi kena ikutlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi puasa ni diwajibkan pada tahun yang kedua Hijriah. Okay? Jadi bila Allah perintahkan itu bukan maknanya dia nak menyukarkan kita, tetapi nak memberi kita nikmat yang lebih lagi. Bila kita meninggalkan dunia ini, kita akan dapat nikmat yang lebih lagi, iaitu Jannatun Na'im. Okay? Dan orang-orang yang menunaikan puasa dalam bulan Ramadan dan puasa-puasa lain yang sunat akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu yang dipanggil Rayyan. Okay? Pintu Rayyan. Jadi kita kena faham dulu kenapa Allah nakkan kita berpuasa, kerana nak jadikan kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Okay? Wa in kuntum marda, sekiranya kamu sakit. Ini kemudahan yang Allah bagi. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan sekiranya kamu sakit, dan kalau kamu dalam perjalanan pengembaraan, ya, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bolehlah buat pada hari yang lain. Dzalikum khairul lakum la'allakum tattaqun. Inilah yang baik bagi kamu, semoga kamu berlebih tambah bertakwa lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tahu juga di antara rukun-rukun, ya, yang ada di dalam kewajipan kita menunaikan perintah-perintah Allah ini, ya, dan di antara perkara-perkara yang wajib kita menunaikan perintah Allah ini, satu daripadanya ialah kewajipan berpuasa. Selain daripada kewajipan solat, selepas solat daripada puasa bulan Ramadan. Sebulan kita puasa, bukan setahun. Ya? Tapi kalau kita kira betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah hari bayat, hari puasa hari Isnin, hari Khamis, puasa sunat, puasa hari Tasu'a, puasa hari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berpuasa satu Syaban dan sebagainya itu. Kalau dikira semuanya, seolah-olahnya separuh daripada setahun tu, 360 hari, separuh daripadanya adalah kita digalakkan berpuasa. Okay? Jadi ada orang memikirkan, ya, Allah hendakkan kita ni berpuasa untuk kita dapat, ya, jadi orang yang sedekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Kita sehari puasa, 5 hari makan. Sama tak ibadah kita dengan Nabi Daud alaihissalam? Tak sama. Baiklah. Wajib tiap-tiap orang mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang Islam ke tak Islam mukallaf ni? Dia ada dua ni perkataan ni. Satu mukallaf, satu mu'allaf. Jangan silap sebut. Wajib atas mu'allaf. Mu'allaf pun Islam jugalah. Tapi mukallaf tu orang yang memang, ya, dah cukup lengkap, ya, hukum Islam pada diri dia. Dia seorang Islam, seorang balik dan seorang akil. Orang dah lama lah Islam. Ya. Wajib setiap orang mukallaf mengerjakannya seperti rukun-rukun Islam yang lain sepanjang bulan Ramadan. Tak boleh ambil bulan lain daripada bulan Ramadan. Dan ada sebab juga kenapa bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa dalam bulan tersebut. Allah nak uji kita sebenarnya. Sebab dalam bulan Ramadan, dan Ramadan itu maknanya hari yang panas. Sangat panas. Ya? Jadi kalau kita nak menguji diri kita, uji kepada sesuatu yang lebih getir, lebih kuat ujian tu, supaya kita lebih meningkat tahap keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang Islam selalu didapati berperang dalam bulan puasa. Perang Badar dalam bulan puasa, ya. Pembukaan kota Mekah dalam bulan Ramadan. Banyak
peristiwa peperangan dalam Islam tu berlaku dalam bulan ni, di mana orang Islam berperang tetapi orang kafir tak berperang. Tapi dapat kita buktikan bahawa bila masa orang Islam berperang dalam bulan Ramadan, selalunya orang Islam beroleh kemenangan. Okay? Sebab kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masanya kita berpuasa ialah dalam bulan Ramadan. Bilakah kita tahu bulan itu dipanggil bulan Ramadan? Bila bulan Syaban dah habis. Ni kita berapa Syaban ni? Hari ni berapa Syaban? Baru saja 15 Syaban. Hari apa itu? Hari Sabtu malam Ahad itu nisfu Syaban. Ahad malam Isnin baru 16 Syaban. Isnin malam Selasa 17 Syaban. Selasa malam Rabu 18 Syaban. Rabu malam Khamis 19 Syaban. Khamis malam Jumaat 20 Syaban. Lagi 10 hari. Ya. Kita dah habis dah Syaban, tapi kita nak pastikan Syaban itu habis. Ya. Dengan apa kita pastikan Syaban itu habis? Satu, sama ada dengan hisab, perkiraan ataupun dengan melihat anak bulan Ramadan. Anak bulan Ramadan ke induk bulan Ramadan? Anak dia. Ya. Kalau nampak induk dia tu dah lama dah Ramadan tu. Ya. Anak Ramadan tu sendiri. Ya. Sebab tu nak tengok anak Ramadan ni bukan pandai-pandai kita aja. Di Malaysia ni ada 16 tempat. Ada 16 tempat. Termasuklah yang paling lama sekali dan menjadi satu yang masyhur lah. Ya. Bila anak bulan tu selalunya, bila kita masa kita budak-budak dulu, anak bulan kelihatan di mana? Di Teluk Kemang Production. Ya. Lepas tu ada Baitul Hilal di Teluk Kemang tu. Tengok anak bulan kat situ. Ya. Dan situ pun dah jadi apa? Tempat penginapan, hotel dan sebagainya. Ya. Boleh duduk kat situ nak tengok bulan Ramadan. Tapi kita bila ada Jabatan Agama Islam dan mufti pergi tengok, kita tak boleh ikut serta sebab kita tak termasuk dalam golongan yang dijemput. Yang dijemput adalah ketua-ketua jabatan, ya, kadi-kadi daerah, itu jemputlah. Ya. Imam-imam pun dia tak jemput. Jemput orang-orang yang ada otoriti dalam daerah aja. Ya. Boleh tengok anak bulan tu. Zaman Syekh Ahmad dulu, mufti kerajaan Negeri Sembilan dulu. Ya. Masa tu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Ahmad ni adalah orang yang kuat tasawuf, tarikat Ahmadiyah. Sebelum dia tengok anak bulan tu, dia berzikir dulu satu hari satu malam. Okay. Dia berzikir satu malam tu, dia berzikir satu hari, kemudian senja tu baru dia tengok anak bulan. Okay. Kalau Tuhan tunjukkan anak bulan tu ada, walaupun dalam keadaan yang mendung dan nak hujan lebat, tapi Allah akan bukakan sikit kalau ada anak bulan tu. Selalunya nampak anak bulan. Tapi akhir-akhir ni tak nampak. Pasal apa agaknya? Yang pergi tengok anak bulan tu, ada yang menutup aurat, ada yang tak menutup aurat. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Sebab pakar-pakar dalam melihat alat nak melihat anak bulan tu, ada juga orang yang bukan Islam. Tapi yang datang zaman Nabi Syekh Ahmad dulu, masa dia jadi mufti, semua orang Islam datang. Berzikir, berselawat. Ya. Lepas tu, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dapat lihat anak bulan. Akhir-akhir ni tak nampak anak bulan. Yang nampak apa? Anak bulan tak nampak, mak bulan nampak. Ibu bulan nampak, anak tak nampak. Dan melihat anak bulan Syawal itu untuk menentu anak bulan Ramadan. Dengan sempurna bulan Syaban 30 hari atau melihat anak bulan Ramadan pada orang yang nampak sekalipun adalah dia seorang yang fasik. Apa mana fasik? Bukan orang sembahyang sangat. Bukan orang puasa sangat. Bukan orang ahli ibadah sangat. Tapi dia nampak anak bulan. Boleh pakai tak? Cuba tengok. Boleh pakai. Asalkan dia Islam, balik, akil. Dia walaupun tak berapa kuat ibadah dia ataupun diragukan kesahihan dia, bukan diragukan keislaman dia.
diseragukan ibadah dia. Tapi boleh dipakai kalau dia nampak anak bulan. Kalau rumah di atas bukit tinggi, mana-mana tu di negara ini, dia kata dia nampak anak bulan, boleh pakai. Ya. Syaratnya dia Islam. Ya. Fasik tu amalan dia lah. Dia orang yang tak berapa baik lah. Ya. Tapi dia nampak anak bulan. Ataupun anak bulan tu nampak oleh seorang yang ada otoriti lah. Orang yang diberikan kuasa. Seperti Tuan Kadi daerah. Ya. Dan saksi yang adil. Ya. Dan ada saksi dia sekali. Boleh diterima pakai. Ya. Ataupun di negara-negara Arab. Ataupun di negara kita pun begitu juga tuan-tuan. Ya. Masuk je bulan Ramadan, kalau negara-negara Arab tu di bandar-bandar besar, dia lampu terang benderang. Dikatakan sini, seperti lampu-lampu dipasang di menara-menara dan tembakan meriam atau sebagainya daripada adat yang biasa berlaku ketika menyambut puasa, iaitu seperti hukum melihat anak bulan juga. Bila itu terlahir, disambut dengan terang benderang, tembakan meriam, maka itulah tandanya anak bulan Ramadan lah. Dah dilihat dan kita mula berpuasa besok. Ya? Kalau kita nampak, besok wajib berpuasa. Kita pun ada juga kan, dulu. Rumah-rumah Datuk Undang, bila nampak je anak bulan, berapa kali meriam tu tembak? 3 kali ke 7 kali? Meriam tu tembak 3 kali ke 7 kali ke? Ya? Kota lebih lagi baiklah kan? Ya? Apabila nampak anak bulan di satu negeri, nescaya wajib berpuasa oleh orang negeri yang berhampiran dengannya. Negeri Sembilan ni nampak anak bulan kat Teluk Kemang, Melaka wajib puasa. Ya. Dan bila Melaka wajib puasa, Johor pun wajib puasa. Mana-mana negeri berdekatan lah. Ya. Kemudian Selangor pun wajib puasa. Kalau Selangor nampak pula, Perak wajib puasa. Dan seluruh Malaysia ni, mana-mana negeri yang ditentukan untuk melihat anak bulan, bila nampak anak bulan, semua negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia ni wajib berpuasa. Walaupun ada satu-satu masa dulu ada pertelingkahan, pertelagahan, yang ni tak, dia kata ikut kira-kira dia, ikut hisap dia tak nampak anak bulan, tapi ada yang nak nampak anak bulan tu. Maka ada setengah-setengah tempat tu dia tak puasa. Dia puasa lewat sehari daripada negeri-negeri yang lain berpuasa. Jadi ini pun ada satu masalah dahulu, tetapi hari ini sudah disepakati. Ya. Bila nampak anak bulan, wajib berpuasa. Okey. Baik. Kalau negeri yang jauh, ya, itu tak terlibatlah kita. Contohnya kalau Arab Saudi berpuasa, dia dulu pada kita 6 jam ke dulu lewat 6 jam pada kita. Lewat kan? Jadi kita tak boleh ikut dia lah. Ada setengah-setengah orang dia nak ikut Saudi. Kalau kita Saudi, kita ikut, kita kena lewat puasa ke dahulu puasa pada dia. Lebih dahulu kan? Dahulu ke lewat macam itulah. Sebab itu kita tak payah ikut negeri-negeri lain. Kita ikut negeri kita aja. Sebab kita di bawah ketua agama, ya, yang di Pertuan Agong. Bila penyimpan besar mahu Raja-Raja Melayu mengisytiharkan anak bulan Ramadan telah nampak, maka kita pun wajib berpuasa atas perintah, ya, kerajaan yang di bawah perintah yang di Pertuan Agong, wajib puasa. Ya. Kemudian syarat-syarat sah puasa. Ya. Apa dia syarat-syarat puasa ni? Kita ni orang Islam. Ya. Bila kita masuk bulan Ramadan besok, kita puasa, wajib puasa. Tapi orang-orang yang bukan Islam, dia tak wajib puasa. Walaupun dia puasa. Ada orang Islam bukan Islam nak puasa macam kita, boleh dia puasa. Tapi dia tak dapat apa-apa pahala. Tak dapat apa-apa pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tidak beriman kepada Allah. Cuma nak ikut dia budaya, atau ikut saja rakan-rakan dia puasa, orang Islam lain puasa, dia nak puasa sama. Okey, boleh puasa, tapi dia tak dapat apa-apa faedah. Sebab dia tidak diwajibkan. Sebab syarat pertama sahnya puasa itu, orang itu mestilah Islam. Ya.
Apa tandanya seorang itu Islam? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada 50 kesimpulan akidah Islam. 50 kesimpulan akidah. Kita boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tahu tak kita 50 tu? Nah, yang kita nak kena tahu tu, dan kita kena belajar sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Semuanya tu dihimpunkan ada 50 sifat. Dipanggil kesimpulan iman. Kesimpulan akidah 50. Di bawah kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama sekali. Kalau mu'allaf nak masuk Islam, kita kena bagi tahu dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan suruh dia semayang dulu. Suruh dia puasa dulu. Suruh dia mengucap dulu, baru wajib dia berpuasa. Sebab dia dah masuk Islam. Maka tidak sah puasa orang kafir. Sekiranya seorang murtad sekalipun, satu lahzah sedang dia puasa, nescaya batal puasanya. Bila seorang itu Islam, asyhadu la ilaha illallah, sedang dia puasa, dia murtad. Apa tanda murtad? 3 tanda. Satu, sama ada dia murtad dengan lafaz. Yang kedua, sama ada dia murtad dengan hati. Yang ketiga, sama ada dia murtad dengan perbuatan. Sedang dia puasa, dia jadi murtad. Apa contoh murtad dalam lafaz? Contohnya dia menghalalkan yang haram ataupun dia mengharamkan yang halal. Itu jadi murtad. Bila sebut dia itu, sedangkan pada waktu ini sedang berpuasa, maka batal puasa. Sebab itu jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita murtad, keluar daripada agama. Maka sedang kita beribadah, ibadah kita terbatal. Puasa kita terbatal. Sebab itu, kita jaga puasa kita itu. Bukan puasa kita itu batal dengan sebab makan minum sahaja. Tetapi kalau kita terbatal dengan sebab murtad ni, itu lebih lagi daripada makan dan minum, tuan-tuan. Yang kedua, wajib orang Islam itu berpuasa. Syarat sah orang puasa Islam itu mestilah dia berakal. Maknanya orang yang sihat dan akal fikiran dia. Orang yang waras akal fikiran dia. Sebab itu orang gila tak wajib puasa. Anda pernah tengok orang gila puasa tak? Ada. Malahan dia tak makan langsung pun ada, tapi dia tak puasa. Orang gila dia tak wajib puasa. Orang gila tak wajib sembahyang. Orang gila tak wajib keluar zakat. Orang gila lagi lah tak wajib pergi haji. Walaupun banyak duit dia. Berakal. Maknanya sampai ke peringkat tamyiz. Tamyiz ni dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Yang haram dengan yang halal. Itu tamyiz. Mumayyiz. Maka tiada sah puasa orang yang tiada mumayyiz. Orang yang tak mumayyiz tak sah puasa. Kanak-kanak yang tak dapat membezakan yang buruk dengan yang baik, dia nak puasa juga. Itu tak sah. Sebab itu mumayyiz ni itu kanak-kanak yang tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Barulah sah puasa. Sebab itu kita tak boleh paksa kanak-kanak puasa. Kita nak anak kita puasa, kita suka tengok kalau bulan Ramadan mereka sama-sama puasa dengan kita. Ada orang, dia paksa anak dia berpuasa. Bangun sahur sama. Tapi pukul 3 petang anak dia lapar dah. Kalau dia nak makan, bagi makan. Jangan paksa dia puasa walaupun dia dah mumayyiz sebab dia belum lagi diwajibkan berpuasa, tetapi dia boleh buat pilihan. Sebab kanak-kanak dia tak boleh tahan lama sebab ada kes berlaku bila seorang ibu tu, bila anak dia sakit perut. Nak buka puasa tapi mak dia kata anak dia suruh tidur. Tidur dulu lagi 2 jam, 3 jam nak buka puasa ni. Anak tu pergi tidur. Waktu buka puasa, bangun-bangun, anak tu pun tak bangun, ditidurkan. Ini bahaya tuan-tuan. Anak-anak ni kita beri pilihan dia. Kalau dia puasa, puasalah. Jangan pula dibagi ganjaran sehingga dia memaksa diri dia puasa. Kalau seorang sehari aku bagi RM10. Kalau 30 hari, 300. Berebut ada nak puasa tapi jadi satu seksaan pada dia. Biar dia puasa dengan rela. Dengan hati dia
redha kepada Allah. Dia faham puasa itu adalah kewajipan yang bukan dipaksakan. Sekiranya seorang kena gila, kiranya seorang kena gila pada satu lahzah. Mana satu lahzah? Sekejap dia gila. Sedang-sedang dia puasa, datang apa dia? Penyakit gila dia. Sekejap aja, dalam 1 second ataupun 2 second, batal puasa dia. Sekejap aja kena gila. Ada tak orang ada penyakit macam ni? Ada kan? Dia sedang puasa, pup dia gila sekejap. Gila macam mana? Terkelentang kau, tertangkup kau, ya? Gila babi lain. Itu gila juga, tapi dia itu penyakit sawan. Tapi gila babi ni penyakit otak, mental dia. Dia gila sekejap aja, walaupun 1 second, puasa dia batal. Tetapi kalau pitam, pitam atau mabuk, walaupun sekejap aja, yang ada siuman, dia tak gila, tapi dia siuman, tapi sekejap aja, walaupun satu lahzah sekalipun dan sepanjang hari itu sah puasa dia. Sekejap aja kena pitam, tergolek jatuh terlampau panas ke apa ke, melontung ke tiang ke kepala dia, terlampau panas, jatuh pingsan, pitam, bilang elok sekejap, dia sedang puasa, puasa dia sah. Ini syarat sah puasa ni. Pertama, akal dia sihat. Yang kedua, dia tak gila. Yang ketiga, gila yang sekejap batal puasa dia. Yang ketiga dia, kalau pitam, walaupun sekejap, puasa dia tak batal. Bezakan gila dengan pitam. Gila sekejap batal puasa. Pitam sekejap tak batal puasa. Kalau berterusan sampai habis, sampai buka puasa, itu batal lah. Habislah puasa dia. Tapi sekejap je ni. Sampai ujung, sampai nak buka puasa. Elok pula dia. Rugi betul lah. Betul tak? Rugi apa? Itu adalah dia puasa gitu. Habis puasa dia. Pisam yang sekejap punya sedar balik. Itu tak batal. Tapi pitam terus sampai waktu buka puasa sampai malam, itu habislah puasa dia. Bertagur macam mana? Duduk tak boleh, diri tak boleh, tidur tak boleh, semua tengah langgang. Rumput di mana belayang-layang. Sebab saya kena. Ya ke? Kalau dapat seminggu baru boleh. Kalau sekejap tak batal puasa. Kalau seminggu lah batal puasa. Dua tiga tu macam tak sadar lah. Pitam, sadar. Tapi dia tak boleh buka mata. Itu pitam lah tu. Itu satu jenis pitam lah tu. Ya. Buka mata ni semua rasa kita baring dari kita tonggeng. Yalah. Lama? Lama dekat seminggu. Kalau sebulan lah. Kalau sebulan tori kayu apa tu? Kena ganti sebulan. Dan syarat sah puasa yang ketiga ialah mestilah seorang itu suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Maksud sepanjang hari dia puasa tu, dia suci daripada haid dan nifas. Dan itu batal puasa jika datang haid atau nifas sedang puasa sekalipun satu lahzah. Sedang dia puasa, datang haid. Kejap dia datang, lepas elok. Batal puasa dia. Sebab bila orang datang haid masa sedang puasa, dia kena ganti puasa dia balik. Dia ganti puasa. Kemudian keempat, niat, iaitu wajib ditakyinkan, ditentukan niat pada puasa fardu seperti Ramadan atau qadha atau nazar atau kifarah. Dan wajib niat itu dilakukan pada waktu malam tiap-tiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Niat ni dibuat pada waktu bila? Waktu malam. Contohnya, masuk je maghrib tu, kita dah buka puasa tu, kita boleh niat dah untuk esok. Sampai sebelum terbit fajar. Itu niat puasa kita. Tapi kalau kita lupa niat sepanjang malam tu, boleh tak niat siang hari? Kalau puasa wajib tak boleh. Kalau puasa sunat boleh. Puasa wajib tak boleh. Tetapi ada kaedah untuk menyelamatkan. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kita kena niat puasa pada tiap-tiap malam.
Di dalam mazhab Hanafi boleh kita niat puasa pada awal bulan tu dengan niat kita berpuasa untuk sepanjang bulan. Kalau kita tak dapat niat malam yang setiap malam tu, maka niat kita yang kita niatkan sebulan tu cover niat kita yang setiap malam tak dapat. Niat ni penting. Ya? Kita tahu niat puasa tak sama macam niat kita salat. Kita salat masa kita takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, masa itulah niat. Tapi puasa niat sepanjang malam tu. Masuk je matahari malam tu, sebelum terbitnya fajar, masa itulah kita boleh berniat. Okay? Masa tu kita boleh berniat. Boleh niat. Asalkan masuk je malam tu, kita boleh niat untuk puasa esok hari. Sebab tu digalakkanlah kita ya, dalam bulan Ramadan ni kita solat tarawih. Puasa solat tarawih. Sebab selalunya bila habis saja solat tarawih, kita pun niat beramai-ramai. Okay? Tapi niat beramai-ramai pun lupa leko dia tak ingat niat tu. Orang lain niat, dia tak niat. Habislah dia. Niat tu mesti dipastikan kita buat pada tiap-tiap malam. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu ataupun ada mungkin kita berlaku kelalaian untuk niat pada tiap-tiap malam tu, kita niat dulu awal-awal Ramadan tu dengan niat sebulan. Okay? Sebulan ikut mazhab Hanafi lah. Itu dipanggil talfiq. Okay? Kita ambil mazhab Hanafi punya pandangan. Okay? Jadi kita niat bulan. Lupa niat, kita dah ada niat sebulan. Okay? Mazhab Maliki ya. Hanafi mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab Maliki boleh dan memadai niat puasa sepanjang bulan dari awal Ramadan. Mazhab Maliki ya. Boleh niat puasa sepanjang bulan. Sekali dia niat. Tapi tiap malam kena niat. Cuma kalau kita lupa, jadi niat ni cover kita. Ya? Macam mana niat sepanjang bulan ni? Saja aku puasa Ramadan sepanjang bulan kerana Allah Ta'ala. Wajib atas diriku. Dalam bahasa Melayu pun boleh tuan-tuan dah diniatkan dalam hati. Yang kita susah ni bila kita niat dengan lafaz niat dalam bahasa Arab. Okay? Lawan itu, ada orang niat tu sampai ujung-ujung pun tak lopeh-lopeh lagi niat. Okay? Lawan itu, saumaradin an ada ifaldi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. 3 tahun mengajar tak baik. Ya, sebab puasa setahun sekali. Ya. Setiap tahun nak ajar tu. Maka niat tu boleh di hati kita dalam bahasa kita. Bahasa Melayu. Dalam tu, niatlah untuk esok kita nak puasa dah. Cukuplah. Kerana Allah Ta'ala. Ya. Kalau sebulan ni tu, awal bulan tu kita niat. Saja aku puasa sepanjang bulan Ramadan ini kerana Allah Ta'ala. Cukuplah. Kemudian harus seperti mereka yang bermazhab Syafi'i mengikut bertaklid mazhab Maliki supaya tidak kena qada jika terlupa niat pada satu ataupun beberapa malam. Tak payah qada lah kalau kita dah ada niat sebulan. Okay? Malam kedua, malam ketiga lupa. Okay? Apa yang kita lupa malam kedua, malam ketiga? Lupa niat. Lagi lupa apa lagi? Lupa makan. Tahu tak apa, dia sunat. Ini bangun tidur dah biasa makan, dah biasa minum. Buka-buka tudung saji ada lagi ke kodok semalam. Ada lagi goreng pisang. Bangun je, pagi raya. Pagi puasa tu makan. Betul tak puasa? Tak betul. Ni rezeki orang berpuasa. Okay? Malam kan? Sampai sepinggan kau, seloyang kau sampai habis. Okay? Betul-betul dia lupa lah. Jangan buat lupa. Betul-betul dia lupa, tak apa, tak batal puasa. Minta-minta lah macam tu kan. Minta-minta lah, biarlah aku lupa ni. Itu tak ikhlas puasa. Itu batal lah puasa. Mana ada orang buat-buat lupa. Tak ada kan? Ada orang buat lupa, tak ada kan? Lupa ada. Ya? Siapa yang selalu pelupa ni? Lama-lama selalu lah lupa.
Dah 60, 70 ni lupa je kau jual. Jam kat tangan pun first cari kat dinding kat rumah kat mana malam hari. Lepas tu tengok jam kat tangan. Betul tak ni? Kunci kereta tak boleh jauh pada tangan. Ini yang letak kat tangan, letak kat muka ni. Carilah semata keliling. Rupa semata dah pakai. Ada kan? Itu kau lupa tarap gaban nama itu. Tarap gaban. Ya? Kau lupa tarap gaban. Tetapi puasa sunat boleh dilakukannya itu sebelum gelincir matahari selama belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa menurut kaul yang muktamad. Puasa sunat boleh. Puasa niat dia di siang hari. Selagi matahari belum tergelincir. Mana selagi belum masuk zuhur, bolehlah niat puasa sunat. Okay? Bangun pagi itu, tak ada apa nak makan, tak ada apa nak minum, memang tak ada niat pun nak minum, nak makan. Kita boleh niat puasa sunat sehinggalah sebelum matahari gelincir. Maka dikiralah satu hari itu kita berpuasa sunat. Ada pula yang mengatakan boleh niat setelah gelincir matahari pun boleh niat. Dan ada juga kaul yang berpendapat boleh niat sekalipun telah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dah makan, dah minum, teragak pula nak puasa sunat hari itu, boleh niat. Itu pendapat yang paling suka ke paling tak suka. Dia tak niat sebelum gelincir, dia tak niat selepas gelincir. Tapi dia niat, dia niat apa? Dah makan, dah minum apa semua, baru dia teringat nak puasa sunat hari Senin tu ataupun hari Khamis tu. Boleh dia berniat. Ini setengah pendapat lah. Tapi sebaik-baiknya kita niat lah. Sebelum kita makan sahur tu lah, saya eloknya niat kita. Memang kita dah berhasrat dan berniat nak puasa pada hari tersebut. Baik. Jadi yang paling penting kita nak tahu puasa ni dah masuk aturan. Kan? Perkara yang membatalkan puasa pula. Jadi perkara yang mewajibkan puasa. Ini perkara yang membatalkan puasa. 10 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan satu benda ke dalam rongga dengan sengaja sekalipun sedikit. Masuk satu sedikit sahaja dalam rongga. Sebab itu orang yang injection, dia tak batal puasa sebab dia injection kat sini tak ada rongga. Tapi kalau dia masuk sesuatu kat hidung dia, kat telinga dia, ke mana lagi, kat mulut dia dengan sengaja, batal puasa. 10 perkara ni. Kemudian yang kedua, kita nak ringkaskan lah. Kita baca sikit-sikit tu boleh kita dapat berpegang lah. Menelan air liur tak batal puasa. Kecuali air liur tu dah keluar daripada paras bibir kita. Telan balik. Itu batal puasa. Dulu-dulu orang, bila puasa je, dia tak telan air liur. Kejap meludah sana, kejap meludah sini, kejap meludah sana, kejap meludah sini. Dapat koring air ludah. Dalam bulan Ramadan tu. Tanya dia kenapa pula meludah-ludah ni? Takut tertelan air liur batal puasa. Tu salah faham lah tu. Salah faham, menelan air liur tak batal puasa. Kecuali air liur tu dah keluar melebihi batas bibir kita. Itu batal puasa. Kemudian tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis dengan melampau-lampau. Termasuk air dalam rongga bukan sengaja masuk. Itu tak batal puasa. Kemudian batal puasa dengan sebab termasuk air mandi yang tiada dituntut seperti mandi kerana rimas dan air yang basuhan yang keempat pada wuduk, termasuk air mandi dalam mulut, dalam anggota kita, batal puasa. Kalau mandi kita tu kerana mandi kerana panas. Kalau mandi ada besar apa semua, termasuk air tak batal puasa. Mandi sunat tak apa. Mandi wajib tak apa. Kemudian muntah dengan sengaja. Bila kita masa muntah dengan sengaja ni batal puasa ni. Pagi-pagi kan. Gosok-gosok gigi begitu jolok-jolok sengaja pergi jolok-jolok sampai keluar. Muntah tu datang daripada maedah kita, daripada perut kita ni keluar. Batal puasa kita.
Kalau sengaja dikeluarkan. Kalau tak sengaja, tak batal. Contohnya kita jalan-jalan, nampak sesuatu yang sangat menjijikkan, kita termuntah di situ. Bezanya, muntah dengan saya. Termuntah dengan muntah dengan saya. Kalau termuntah, tak batal puasa. Ya? Ha. Ha, ha, ha. Ha. Itu tak sengaja. Tak sengaja, tak batal puasa. Tapi kalau dia naik bas tu, dia naik bas ni sengaja nak muntah lah. Itu batal. Apa ni? Ya? Saya nak naik bas ni sebab saya nak muntah. Itu batal puasa. Sebab dia tahu dah kalau dia bas, dia muntah. Janganlah naik bas. Jangan dah tahu naik bas tu akan muntah. Sebab bas mana kita selalu naik muntah ni? Nak pergi Kuala Pilah? Nak pergi Johor? Jenis ada kan? Asal kecil-kecil makin. Kat mana? Dulu-dulu darah tak kuat. Dan kita lalu jalan Jolabu, Bukit apa? Bukit Tangga. Kuala Pilah, Bukit Putui. Itu selalulah budak-budak tu sekolah kau mana pun balik-balik asrama. Sampai rumah muntah, pencan dulu. Janganlah naik dalam bulan puasa. Dah tahu makan muntah. Ya? Nak jaga puasa lah. Kalau sengaja dia nak jaga puasa, buatlah air sebotol dulu. Tetapi mengembara kita jalan jauh lebih daripada 2 marhalah, ya, kita dibolehkan berbuka puasa. Boleh kita minum dalam musafir walaupun dalam bulan Ramadan, boleh minum. So, jangan kita buruk sangka pada orang yang nampak kita lalu bawa kereta, bawa kereta lepas tu dia minum air botol masa dia bawa kereta tu. Itu jangan kita buruk sangka pada dia. Dia tak boleh. Sebenarnya dalam musafir dia boleh. Dia orang musafir boleh buka puasa dia. Kemudian yang lain-lain tuan-tuan, yang tadi kita sebutlah tentang gila, kalau sekejap pun batal puasa. Pitam, gila kalau sekejap pun batal puasa. Dan kalau pitam sepanjang hari barulah batal puasa. Kalau sekejap tak batal. Dan yang penting-penting sekali, puasa kita jadi batal bila kita sengaja berbuka puasa. Belum masuk waktu berbuka, kita dah buka dah. Dulu-dulu orang buka puasa, bila dengar apa? Geduk. Orang geduk tu pula, awal lah sikit. Siapa yang menanggung dosa tu? Kenalah dia. Kita yang sedap. Kan? Kita harap-harap lah siapa yang tukang ketuk geduk hari ni. Dia tu pelupa tu biar dia geduk. Tapi yang senang sekali orang-orang kita dulu-dulu, burung apa? Burung tatibau tu. Dia pegang benar burung tatibau tu. Bunyi burung tatibau bukan apa so? Tak ya tak tidak, tak tahu, kita pun tak tahu. Kan? Kalau tak yakin, janganlah. Kalau yakin ada petunjuk yang sahih, kemudian berdasarkan masa waktu pula ataupun azan pula waktu tu, bolehlah. Tapi dulu mana ada, kadang-kadang orang tak ada radio, orang tak ada TV. Berdasarkan burung tatibau. Macam kita lah semayang, ya. Waktu Zuhur masuk, bila keretapi ni lalu, waktu Zuhur masuk. Asar pun, tunggu keretapi ni lalu waktu asar. 2 hari, 1 hari tu keretapi tak lalu-lalu, tak semayang dah. Ini berlaku, kampung saya berlaku. Bila masuk Zuhur, dah keretapi Zuhur dah lalu dah. Hari tu keretapi rusak pula. Dan yang ke-8 yang membatalkan puasa ialah murtad, wal-iyadzubillah. Kalau murtad ni mana saya sebut tadi 3 perkara menyebabkan murtad. Hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan ke-9 datang puasa kerana datang haid. Batal puasa kerana datang haid atau nifas sekalipun selepas gugur ketul daging atau sebuku darah. Kerana darah nifas itu sebahagian daripada darah haid yang telah berkumpul dalam rahim. Ke-10 beranak tu batal puasa.
yang ada basahnya. Kalau beranak koringnya ada tak? Itu tak batal puasa. Ya. Jadi sekat itulah dulu tuan-tuan, ya, untuk pembukaan Ramadan kita ni. Ya. Jadi kalau nak baca panjang lagi, banyak lagi perkara-perkara berkaitan dengan puasa ni, ya, kita alami dulu puasa tersebut. Bila kita alami puasa tu, barulah kita tahu ini boleh, ini tak boleh, ya. Buka puasa, banyak perkara-perkara sunat yang kita nak buat dalam bulan puasa ni, terutama sekali dalam malam-malam puasa tu kita solat tarawih. Kemudian yang paling penting kita tunggu malam nuzul Al-Quran, ya, 17 Ramadan. Kemudian kita tunggu pula 10 hari terakhir Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Banyak kelebihan dalam bulan Ramadan. Tiap-tiap tahun ada. Tiap-tiap tahun dapat tak Lailatul Qadar? InsyaAllah dapat. Kalau 10 tahun, maknanya kita beramal 8,200 tahun. 82 tahun kalau kita dapat satu malam, 82 macam kita beramal 82 tahun. Kalau 10 tahun, 820 tahun kita beramal. Kalau dapat. Ini tak pernah dapat, kau pernah dapat, kita tak tahu. Sebab apa? Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ada orang kata tanda Lailatul Qadar tu apa? Pokok-pokok kelapa, pokok-pokok apa semua tunduk. Ya kerana apa? Sujud. Ada macam-macam lagi lah. Malam tu macam-macam. Mimpi lah, apalah. Anjing senyap. Ya, ayam tak berkokok. Macam-macam lah. Tapi sebenarnya, Lailatul Qadar itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapatlah Lailatul Qadar. Dan kita jalanilah puasa Ramadan ini dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Ada soalan ya? Kalau pengubatan kerana darurat untuk menyelamatkan diri kita, tak batal puasa. Macam kita injection, derma darah, keluarkan darah, ya. Orang yang dialisis, ya. Orang yang dialisis masuk darah, keluar darah, dia pusing-pusing keluar darah, tak batal puasa. Yang batal puasa ni kalau kita masukkan dalam rongga kita. Tapi bagi orang yang makan ubat bawah lidah tu, bawah lidah kan untuk menyelamatkan diri dia, kalau tak dia akan berada dalam keadaan kritikal dan sebagainya, maka itu dipanggil darurat. Darurat ni sesuatu yang boleh membawa kepada kematian. Itu tak apa. Okay. Jadi maksudnya Ustaz, puasa tak batal? Puasa tak batal sebab kita darurat. Puasa makan ubat. Okay. Bosir. Itu keadaan lah. Ya. Kalau kita dah keluar bosir itu hari siang. Ya. Kita masukkan balik. Itu batal. Ya, batal puasa. Lagi soalan? Orang yang menyusukan anak. Menyusukan anak. Kalau mendatangkan mudarat pada diri dia dan pada anak dia, dia boleh tangguhkan puasa pada hari tersebut. Kalau mendatangkan mudarat lah. Ya. Dia menyusukan anak. Ya. Kalau dia puasa, anak dia tak dapat menyusu. Mudarat pada anak dia. Dan juga mudarat pada diri dia. Maka hari itu dia tak payah puasa. Kerana kepentingan anak dia. Kalau hari-hari dia kena susukan anak dia, macam mana? Kenalah batalkan puasa tersebut sebab kita sesuatu yang darurat, sesuatu yang mendatangkan kemudaratan kepada anak kita. Kalau ibu bagi susu pada anak, dia puasa, anak tak boleh menyusu, mudarat. Jadi tak payah puasa untuk mendapatkan, bagi dapat susu pada anak dia. Okay? Kena ganti. Nanti balik. Jadi orang perempuan ni banyak kena ganti puasa. Kalau datang haid pun kena ganti puasa. Tapi sembahyang kalau datang haid tak payah ganti. Kalau kena ganti sembahyang pakai ayuh kan? Taklah pakai. Ada lagi soalan? Setakat itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya
Banyak sedikitnya kita ada pendedahan terhadap Ramadan dan puasa Ramadan, dan bila masuknya Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan dan menerima amalan soleh kita yang akan datang ini, dan kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.